Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dalam situasi wabak COVID-19 yang melanda negara tatkala dan juga ketika ini, diharapkan anda mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian dan juga oleh Kerajaan Malaysia, khususnya seperti mana yang telah pun disampaikan oleh Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Dan kalau boleh kita lihat perkembangan bagi COVID-19 yang telah pun berlaku buat setakat ini, yang mana COVID itu ataupun coronavirus itu yang telah pun menyebabkan 673 kes didapati positif yang dikeluarkan laporannya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 49 kes telah pun pulih sepenuhnya dan didischarge daripada hospital, dan seperti mana yang kita dapat ketahui dilaporkan pada petang tadi, 2 kematian telah pun direkodkan dan juga dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, masing-masing 1 di Johor dan juga 1 di Sarawak. Dalam kita mendepani dan juga saling bersama sebagai rakyat Malaysia tabah menghadapi situasi ini, sebenarnya kita perlu bersatu dan juga mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, khususnya oleh pihak Polisi Raja Malaysia yang baru saja dikeluarkan beberapa jam yang lalu untuk memastikan anda melaporkan sebarang pergerakan anda untuk merentas negeri ataupun ingin pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi patuhi segala nasihat yang telah pun dikuatkuasakan dan juga telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Kita akan berjeda seketika dan akan kembali selepas ini bersama tetamu yang cukup istimewa pada malam ini untuk kita teruskan dan kita anjakkan perbincangan kita pada malam ini, semuanya dalam Bicara Naratif. Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan 2 lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan. Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian, atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yashfu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahman-Mu. Dan kurnialah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia.
Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang dipanjatkan ke hadrat Ilahi, semoga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia tabah dalam menghadapi wabak COVID-19 dan juga situasi yang sedang melanda dan juga dunia sekarang ini. Alhamdulillah, saya sebenarnya secara peribadi amat berbesar hati dan terharu dengan kehadiran YB Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pada malam ini dalam bicara naratif untuk kita membicarakan satu lagi topik dan juga isu yang penting. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Bersama dengan kami pada malam ini, satu penghargaan bagi kami juga Datuk Seri, dan juga saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Datuk Seri pada malam ini. Topik yang akan kita gambarkan dan juga kita tamsilkan pada malam ini sudah tentunya adalah berkaitan tentang kerajaan perpaduan ummah. Tetapi sebelum itu Datuk Seri melihatkan kepada situasi COVID-19 yang melanda negara sekarang ini, banyak perintah-perintah dan juga telah pun dititahkan oleh Duli Imam Malaysia Sultan juga tentang bagaimana untuk mematuhi larangan berkumpul dan sebagainya. Dalam hal ini, nasihat Datuk Seri kepada masyarakat di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sabdanya yang bermaksud, sekiranya kamu dapati ada negeri yang ditimpa wabak taun, termasuk juga wabak yang sepertinya, jangan kamu masuk ke negeri itu. Dan sekiranya kamu berada di negeri yang ditimpa wabak itu, jangan kamu keluar. Tujuannya Islam mengajar kita berikhtiar dan berusaha di samping kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Memang kita diwajibkan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita adalah hamba kepada Allah, bukan Allah hamba pada kita. Dan sebab itu kita mesti menggunakan nikmat akal, ilmu yang diberi oleh Allah untuk menolak bala bencana itu. Kemudian barulah kita berserah pada Allah Ta'ala. Itulah pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada pahaman yang menyerah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, itu pahaman mazhab Jabariyah yang sesat. Dan di sana ada kaedah yang disebut oleh ulama. Bahkan setengah ulama mengatakan hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jangan kamu memudaratkan diri kamu sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Dengan makna kita mesti memelihara diri kita sendiri, dan hidup bermasyarakat mesti memelihara juga orang lain. Inilah arahan yang dibawa oleh pihak yang berkenaan, supaya kita menjaga diri masing-masing dan menjaga masyarakat semuanya. Ini tanggungjawab kita semua. Ini tanggungjawab yang perintah oleh Allah. Kerajaan menunaikan perintah daripada Allah. Betul. Yang disuruh memakmurkan bumi dengan cara yang sebaiknya. Baik, alhamdulillah satu perkongsian dan juga mukadimah yang cukup baik untuk kita memperingatkan kita bersama-sama masyarakat di luar sana bagi menjaga diri dan juga memastikan kepentingan diri secara bersama. Datuk Seri, topik kita malam ini sudah tentunya apa yang dipersetujui untuk kita tamsilkan juga kita bincangkan ialah tentang kerajaan perpaduan ummah. Seperti mana kita tahu, pentadbiran negara yang berlaku baru-baru ini dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin membentuk kabinet dan juga kita kata ahli-ahli kabinet yang baru. Bagaimana Datuk Seri melihat ini suatu perubahan yang memungkinkan untuk sesuatu perkara yang lebih positif untuk dilaksanakan di peringkat persekutuan, Datuk Seri? Kita perlu mengambil petunjuk daripada Allah Ta'ala yang dia bawa Islam yang menjadi agama negara kita ini. Islam sebagai ad-din, bukan religion mengikut bahasa barat. Yang menaungi segala aspek kehidupan, termasuklah menangani masyarakat majmuk. Islam menganjurkan perpaduan ummah, dimulakan umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Baik. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah mengajar apabila menegakkan negara Islam di Madinah Munawarah dengan menyatukan umat Islam dahulu, iaitulah menyatukan kalangan muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj yang berperang di zaman jahiliah. Mereka disatu dengan Islam untuk menjadi model kepada orang lain. Baik.
Oleh kerana Islam itu adalah adil dan baik untuk semua. Selepas itu barulah dia ajak masyarakat majmuk berbagai agama dan bangsa. Pendekatan yang mesti kita buat pada hari ini ialah menyatukan orang Melayu Islam dahulu. Kemudian mengajak kaum lain bersama yang menjadi sebahagian daripada kita. Alhamdulillah, kita telah berjaya menganjurkan muafakat nasional, kemudian diikuti oleh Kongres Maruah Melayu. Yang dia anjur oleh parti-parti politik Melayu. Iaitulah Parti UMNO, Parti PAS, Parti Bersatu. Ini parti Melayu. Terlebih dahulu, tanpa mengira kerajaan dan pembangkang. Selepas itu, kita mengajak kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim supaya bersama mewujudkan sebuah masyarakat yang baik untuk menegakkan sebuah negara yang makmur bagi kita semua. Baik, saya teringat dan juga melihatkan ataupun mengungkapkan kembali sidang media khas yang disempurnakan oleh Datuk Seri beberapa hari yang lalu ataupun minggu yang lalu berkaitan tentang Datuk Seri ada bercakap tentang pemimpin yang baik sudah tentunya mengutamakan umat ataupun ummahnya sendiri. Dalam konteks ini bagaimana pemahaman tentang konotasi pemimpin yang baik itu dalam mengutamakan ummah dan juga masyarakat majmuk, Datuk Seri? Disebut pada hari ini dengan pemimpin yang punya integriti, syakhsiah yang sebaik-baiknya. Mengikut ajaran Islam, untuk membina integriti manusia mestilah dilihat berfitrah mereka. Mereka punya roh, mereka punya jasad, mereka punya akal. Mesti dibangun diri berdasarkan aspek-aspek berikut. Dengan sebab itu Islam membangun jati diri manusia dengan akidah, dengan keimanan, mengetahui dosa dan pahala baik dan buruk, ada balasan hari akhirat. Barulah diwujudkan dengan cara yang berkesan kepada masyarakat. Ini yang perlu kita perkenalkan kepada semua. Alhamdulillah, Islam telah berjaya melakukan secara praktikal dalam sejarah umat manusia. Tak pernah berlaku dalam sejarah pimpinan masyarakat majmuk yang pernah ditunjukkan oleh Islam. Dalam negara yang besar daripada timurnya perbatasan negeri China, Asia Tenggara. Baratnya Afrika Barat, utaranya selatan Eropah, Spanyol, Asia Tengah, sehingga di tengah Afrika. Berkali ganda di Malaysia ni, zaman tidak ada alat-alat yang canggih. Tetapi orang Islam telah berjaya memimpin masyarakat majmuk dengan adil, dengan baik, dengan aman. Sebabnya kerana pemimpin punya integriti yang memimpin secara ikhlas, di mana untuk menyatukan manusia tidak boleh satukan dengan ekonomi sahaja. Tak boleh dengan aspek-aspek lahiriah sahaja. Mestilah dengan aspek-aspek spiritual. Di mana menunjukkan keikhlasan yang telah mungkin dibuktikan. Melainkan dengan adanya iman. Dengan adanya konsep yang betul. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Taqwa dan adil untuk semua. Ini 4 perkara yang pernah ditunjukkan oleh Islam. Apabila beriman kepada Allah, maka tidak ada siapa yang boleh menunjuk-nunjuk, berpura-pura kepada manusia. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Bila beriman pada hari akhirat, dia percaya walaupun dia lepas daripada hukuman dunia, tak lepas dari hari akhirat. Kemudian adil untuk semua, dan taqwa adalah penentu kemuliaan manusia. Bukan bangsa, bukan baka dan bukan keturunan. Dengan sifat-sifat inilah kita dapat memimpin masyarakat majmuk dengan cara yang sebaik, dengan yang seadil-adilnya. Dalam konteks itu, Datuk Seri, bagaimana prasyarat pemilihan seorang pemimpin yang berdasarkan imannya, Datuk Seri? Disebut dalam istilah hari ini yang beriman dan budiman, yang punya ilmu pengetahuan yang sebaik-baiknya. Bukan sahaja punya kepakaran, punya keilmuan, tapi punya akhlak dan punya iman. Di mana kita melihat Allah Ta'ala memulakan ajaran Islam itu dengan iqra', dengan membaca, dengan menulis, dengan membina jati diri manusia di Makkah, peringkat membina iman, akhlak yang mulia. Selepas itu barulah mereka berhijrah ke Madinah dan mereka mengambil ilmu, bukan sahaja ilmu daripada wahyu, termasuk ilmu dari manusia berbagai kaum yang memberi faedah manfaat kepada manusia. Dengan pembangunan insan yang begitu mengikut acuan Allah, maka terbentuklah apa yang kita mahu. Baik, satu perkongsian yang cukup baik untuk mukadimahnya. Kita akan berjeda seketika, Datuk Seri, semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif.
Kembali dalam bicara naratif, dalam kita membicarakan kerajaan perpaduan ummah, sudah semestinya saya amat berbesar hati dan juga buat julung-julung kali ini kita bersama dengan YB Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang untuk membicarakan berkenaan Kabinet Perpaduan Ummah pada malam ini. Satu perkara yang cukup molek untuk kita bicarakan. Dalam perutusan khas beberapa minggu yang lalu, Datuk Seri ada menyatakan bahawasanya dalam kita melaksanakan pentadbiran, kita perlu untuk mengutamakan masyarakat majmuk di samping kita mengangkat kepentingan umat Islam secara keseluruhannya. Dalam hal ini, kedua-dua elemen itu bagaimana kita selarikan dan juga kita selaraskan dalam membentuk kerajaan yang baik dan juga matang, Datuk Seri? Yang pertama, kita memperkenalkan konsep Islam memimpin. Yang kedua, melaksanakan konsep masyarakat majmuk yang adil untuk semua. Baik. Dalam aspek Islam memimpin ini, kita perlu menyadari bahawa mana-mana negara yang mendukung ideologi Timur dan Barat, kepimpinan mestilah kalangan yang mengandung ideologi itu. Bila kita kata nak perkenalkan Islam, mestilah pendukungnya ialah kalangan orang Islam yang boleh melaksanakan Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang adil. Ini bergantung kepada bukan sahaja Islamnya pemimpin itu, ilmu pengetahuan, integritinya, termasuklah mempunyai dukungan dominasi kaum umat Islam itu. Bila Nabi kita Muhammad SAW memperkenalkan pemerintahan Islam masyarakat majmuk di Madinah, memperkenalkan kaum Quraisy yang mengandung Islam sebagai pendukung. Dengan sebab itu, bila Nabi Muhammad sudah wafat, maka para sahabat memilih pemimpin. Kalangan sahabat-sahabat yang ada. Ada 3 pendapat. Yang pertama, memilih Abu Bakar. Yang kedua, mencalonkan Ali. Ketiga, mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Baik. Yang pertama berdasarkan kepada ketokohan Abu Bakar dan Quraisynya. Yang kedua berdasarkan kepada Bakar dan keturunan Ahlul Bait. Ketiga berdasarkan kepada siapa sahaja kalangan orang Islam, kalangan Ansar. Akhirnya mereka membuat keputusan memilih Abu Bakar. Yang punya ketokohan, punya pengaruh. Dengan sebab itu dalam sejarah Islam, bukan sahaja orang Arab memimpin, bila terdapat kaum Melayu yang mengandung Islam, punya wibawa melahirkan pemimpin yang mempunyai ketokohan, dipilih dengan bangsa itu, bangsa Turki, bangsa Kurdis. Maka dalam konteks negara Malaysia kita, sudah tentu kita mengambil kira orang Melayu Islam dan Putra. Ini perlu kita kemukakan sebagai pemimpin kerana didukung oleh kaum bangsa yang menghaibatkan pemimpin itu. Baik. Bukan kerasulan juga. Dilantik oleh Allah Ta'ala, Rasul didukung oleh kaum dia sendiri, bukan sahaja pribadi dia. Ini sangat penting. Dalam masa yang sama, kita juga mesti mengambil kira mesej Islam untuk semua. Baik. Dengan sebab itu, Nabi kita memperkenalkan Sahifah Madinah. Iaitulah kontrak sosial yang terkenal. Yang melibatkan orang-orang bukan Islam. Yang menerima konsep Islam adil untuk semua, iaitulah mereka yang tidak ekstrim, kalangan bukan Islam. Yang bersifat keterbukaan. Ini kita perkenalkan. Dalam konteks Malaysia, kita telah berjaya. Ada parti-parti politik yang ditubuh di masa kita memperjuangkan kemerdekaan. Itulah Parti UMNO, Parti PAS, Parti MCA, MISC, Parti PBB di Semenanjung, Parti USNO serta ada. Ini parti yang ada di masa itu. Yang mendominasi kaum ialah Parti Orang Melayu. Dan kita telah berjaya mewujudkan perlembagaan yang ditunjuk parti yang terlibat di masa itu. Iaitu meletakkan Islam agama persekutuan dalam masa yang sama, mewujudkan raja-raja dengan kedudukannya di kalangan orang Melayu, dan ketiga mengiktiraf kebebasan hak beragama kepada agama lain. Bahkan kita menunjukkan bahawa negara kita paling tidak berkauman. Di mana kita menerima masyarakat lain dengan budaya, dengan bahasa mereka. Tidak ada negara dalam dunia yang membenarkan kaum bangsa lain menggunakan bahasa, bukan sekolah bahasa dia. Mereka di Malaysia. Ini sangat hebat yang perlu kita pertahankan. Dan sebab itu kalau orang kata kita berkauman, ini sangat zalim, sangat tidak benar, sangat tak betul. Tadi Datuk Seri ada menyebut tentang konsep adil, keadilan untuk semua itu menyuhut kepada keperluan setiap kaum dan juga bangsa. Tetapi saya ingin bertanya dan juga saya ingin mendapatkan pandangan Datuk Seri tentang sejauh mana prinsip keadilan itu diterjemahkan dalam pembahagian kepimpinan pentadbiran negara kita buat masa ini, Datuk Seri. Alhamdulillah, dalam kita membuat perubahan yang terakhir, apabila ditubuhkan Perikatan Nasional, kita mengambil alih. Walaupun dominasi yang terlalu besar parti kaum Melayu, iaitulah
Parti UMNO, Parti PAS dan Parti Bersatu yang bersama dengan kita. Dalam masa yang sama, kita telah membuka kunci memecahkan perkauman melalui pilihan raya Tanjung Piai, pilihan kecil. Apabila PAS UMNO mendukung calon MCA dalam kawasan majoriti Melayu untuk kita menerima kalangan bukan Islam oleh orang Melayu. Baik. Kerana kita mendapat jumlah yang sedikit kalangan bukan Islam yang tidak ekstrem. Dengan sebab itu, kita berjaya menonjolkan MCA dahulu dalam masa yang sama boleh dilantik. Alhamdulillah, Perdana Menteri kita melantik kabinet kalangan yang tidak ahli parlimen, kalangan profesional, kalangan kaum Melayu. Ini dapat diwujudkan untuk wujud keseimbangan dengan cara yang sersama. Sebentar tadi juga Datuk Seri ada menyebut tentang bagaimana kepimpinan terdahulu yang diamalkan pada zaman para sahabat dan juga khilafah. Kita melihat bagaimana pembahagian dan juga pelaksanaan kepimpinan itu adalah berintegriti. Tetapi dalam hal ini, adakah amalan berpolitik situasi sekarang ini telah pun menghakis integriti dalam kalangan pemimpin, Datuk Seri? Kita sedar bahawa kita telah menerima kesan-kesan penjajahan. Penjajah bukan sahaja menjajah tanah air kita, termasuk menjajah pemikiran umat kita. Baik. Bukan sahaja kita perlu merdeka dari segi tanah air, termasuk merdeka dari segi pemikiran. Sehingga kepahaman umat Islam itu sangat terbatas, sangat terhad. Sebagaimana dipahami oleh orang lain tak ada agama mereka. Padahal Islam satu agama yang sempurna, satu agama yang lengkap. Kemerdekaan pemikiran ini perlu dilakukan dengan cara yang bersungguh terlebih dahulu. Ya. Juga dalam sidang media khas yang disempurnakan oleh Datuk Seri beberapa minggu yang lalu turut menyebut dan juga mengungkapkan surah Al-Maidah yang mana bercerita tentang pemimpin dan juga janji yang perlu ditunaikan itu. Secara asas pemahaman tentang pemimpin dan juga janji ini, apakah pemahaman yang perlu diketahui tentang menunaikan, melaksanakan janji-janji yang diutarakan dan juga ditamsilkan oleh seorang pemimpin? Dalam Islam disebut janji ini ada janji yang wajib, ada janji yang haram. Janji yang wajib ialah janji menunaikan kewajipan. Kalau janji yang membawa keburukan itu haram ditunaikan. Bahkan dalam sumpah sekalipun, kalau sumpah itu sumpah yang baik, kita wajib tunaikan. Kalau sumpah dan perkara yang tak baik, kita kena langgar sumpah itu. Dan kalau bayar denda, mesti buat yang terbaik. Ini diajar oleh Islam. Juga dalam satu perhimpunan ataupun syarahan perdana pemetaan baru dunia di Kota Baru baru-baru ini, ramai yang turut menyaksikan pandangan Datuk Seri berkenaan politik bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga politik secara global. Fahaman dalam konsep Islam itu mungkin menyeluruh dan juga pelbagai mengikut fahaman bagi mazhab dan sebagainya. Tetapi penyatuan umat Islam itu apa yang boleh diselaraskan dan menjadi kita kata fine lining kepada penyatuan umat Islam secara menyeluruh, Datuk Seri? Dalam Islam ada ajaran disebut sawabit. Ajaran yang tetap, tak berubah, yang tak mungkin dicipta oleh akal manusia dalam ilmu Allah Ta'ala. Perkara halal, perkara haram, rukun dalam agama Islam. Yang kedua, mutaghayyirat, perkara yang berubah mengikut perkembangan semasa, realiti, situasi, tempat yang berbeza. Baik. Ini boleh menyatukan manusia berdasarkan kepada elemen-elemen yang wujud dalam ajaran Islam. Dan sebab itu ada perkara yang diizinkan ulama berijtihad, iaitulah memberi pandangan berdasarkan pada masalah-masalah semasa dengan syarat-syarat yang akhlak yang mulia diajar oleh Islam. Yang kedua, kita menerima setiap kebijaksanaan dari mana datang sekalipun, walaupun dari orang bukan Islam. Di masa Islam memerintah dalam negara yang lebih besar, zaman Khulafa' Rashidin, di mana Islam mengambil buat konsep pentadbiran Parsi Rom yang baik, diambil oleh Islam. Dan diislamkan, dimasukkan roh dosa pahala dalam ajaran itu. Baik. Sistem pentadbiran yang ada pada kita ini banyak British ambil daripada Islam sebenarnya. Bila mereka menjajah kita dulu, mereka bukan mengangkut hasil bumi, mereka mengangkut juga penulisan ulama-ulama Islam. Di mana sistem pentadbiran British banyak dipengaruhi oleh pentadbiran Islam. Bila kita bawa ke sini, kita bawa cara British, mereka buang akidah dalam pentadbiran itu. Ini sangat mudah untuk kita membuat pembaharuan. Bercakap tentang pembaharuan dan juga bercakap tentang umat Islam yang akan menerajui aspek kepimpinan dunia dan juga tempatan ini, saya teringat firman Allah yang pernah pun mengingatkan bahawasanya telah berlaku kehancuran di darat, di laut dan juga di udara disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi dalam hal ini, adakah salah kita sendiri dalam melihat kemusnahan dan juga kemungkaran yang berlaku, ataupun kita salahkan kepada corak kepimpinan? Di manakah meletakkan tanggungjawab itu untuk perlu kita perbaiki dan kita perbetulkan pada masa depan, Datuk Seri? Islam memperkenalkan negara berkebajikan. Kebajikan Islam itu bukan saja welfare, bukan saja kebajikan masyarakat, termasuk kebajikan untuk aspek kehidupan manusia seluruhnya.
termasuk alam sekitar, termasuk pembangunan, termasuk ekonomi, termasuk politik, termasuk segala-galanya. Mesti merangkumi. Kerana Islam adalah mata rantai. Tak pisah antara satu sama lain. Bila sana sebahagian saja, tak sebahagian lain, maka jadi canggung. Ini berlaku tidak seimbang. Di sini punca kegagalan ideologi ciptaan manusia pada hari ini. Kita menyaksikan di abad yang lalu kemusnahan komunisme. Sehingga negara komunis terpaksa menuju pada liberalisme. Hari ini kita melihat tanda-tanda kemusnahan liberal kapitalis barat pada hari ini. Ini kerana ajaran mereka tak sempurna. Dan sebab itu kita perlu memperkenalkan Islam yang pernah dipraktikkan di masa yang lalu. Cuma kita mesti melihat pembaharuan yang perlu dilihat. Berdasarkan nas-nas yang umumnya adalah ajaran Islam. Juga sempena dengan sambutan 3 dekad pentadbiran membangun bersama Islam Negeri Kelantan yang diadakan pada tahun lalu, Datuk Seri juga pernah bercerita tentang menyelesaikan sesuatu isu itu tentang ilmu, kesudaran dan juga ketaatan. Untuk kita membawakan apakah gambaran yang dibawa oleh Datuk Seri itu, kita akan berjeda seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif.
Alhamdulillah bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya anda boleh menghantarkan komen anda di ruangan Facebook Berita RTM dan juga 5 Bicara. Boleh menonton kami di saluran TV1 dan juga saluran MyFreeview 123. Terima kasih atas kesudian anda untuk menghantarkan komen dan juga persoalan yang akan kita ajukan bersama dengan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang bersama dengan kita pada hari ini. Untuk kita melanjutkan perbualan dan juga perbincangan kita, tadi Datuk Seri banyak bercerita tentang bagaimana konsep seorang pemimpin itu, integriti seseorang pemimpin itu, dan juga saya suka untuk menyentuh tentang apa yang pernah diperjelaskan oleh Datuk Seri tentang ilmu, ketaatan dan juga kesedaran. Saya teringat perumpamaan menyatakan ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi penilaian terhadap pemimpin itu, adakah pelaksanaan politik dan juga kepimpinan yang lemah itu menggambarkan kepimpinan yang tidak berilmu, Datuk Seri? Dengan sebab itu, Al-Mawardi, seorang tokoh ilmuwan Islam yang berkait dengan pemerintahan negara, termasuk Ibn Khaldun, meletakkan antara syarat penting pemimpin itu bukan saja Islam, iman dan beriman, termasuk adalah. Adalah yang adil dengan maksud tidak fasik, dengan makna dia seorang yang berakhlak, yang berwibawa, yang tidak melakukan dosa besar dan tak melakukan dosa kecil secara berterusan. Baik. Dan tak melakukan perkara menjatuhkan maruah. Perkara yang dia buat itu tidak dosa tapi maruahnya tak ada. Itu tak boleh pemimpin. Mesti dia punya kehebatan. Di samping ilmu, mesti adalah. Iaitulah baik dan ada maruah yang tinggi. Ada kehebatan. Pemimpin yang loose, yang suka bergurau sehingga tak tahu masa, umpamanya sebagai contohnya, yang tak ada kehebatan, itu kurang syaratnya. Okay. Mungkin zaman kini kita tak mungkin dapat pemimpin macam Nabi Muhammad, macam Khalifah Rashidin. Tetapi dapat diwujudkan secara kolektif. Bahkan pemerintahan negara pada hari ini, walaupun disebut Perdana Menteri, disebut Presiden, disebut Raja, ada ahli mesyuarat, ada majlis syura, ada kabinet dia. Itu pemerintahan secara kolektif. Di mana kesempurnaan dapat diwujudkan secara kolektif ini. Ini dapat menyempurnakan pemerintahan negara dengan cara yang sebaik. Dengan syarat pemimpin itu mesti terbuka. Baik. Terbuka untuk menerima nasihat, menerima kritik, menerima pandangan. Jangan pemimpin yang tertutup, tak boleh ditukar nasihat. Dengan sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bila dipilih menjadi ketua negara, ucapan yang pertama, wahai tuan-tuan, saya telah dipilih. Saya bukan orang yang terbaik. Kalau saya baik betul, tolong saya. Kalau saya terpesong, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Dengan makna jangan mengampu pada pemimpin. Baik. Kalau betul, kata betul. Kalau salah, kata salah. Mengampu yang tak betul, kata betul, diam. Ini satu kesilapan yang besar. Disebut dalam hadis, bila Allah nak mahu seorang pemimpin itu baik, Allah Ta'ala jadikan di sisi dia menteri-menteri, penolong-penolong yang baik. Kalau pemimpin itu lupa, diperingatkan. Okay. Kalau diingat, ditolongnya. Kalau Allah Ta'ala jadi pemimpin itu tak baik, tak berkat, maka kalau dia baik, tak ditolongnya. Kalau salah, tak dibetulkan. Ini satu sifat yang sangat wajib dipelihara. Konsep yang perlu kita perkenalkan dalam pemerintahan negara. Saya juga suka untuk menyentuh tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang mana banyak diperjelaskan dan juga difahami oleh masyarakat secara keseluruhannya. Melihatkan kepada pembentukan kabinet baru yang diumumkan oleh Yang Abu Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah Datuk Seri dalam hal ini melihat konteks kepada penilaian, prasyaratnya adalah melihat pada pemimpin yang bersih daripada pendakwaan di peringkat SPRM, ada integriti dari segi sijil akademik pendidikannya, itu dilihat sebagai evolusi kepada satu pentadbiran baru yang kita inginkan khususnya oleh pimpinan PAS sendiri, Datuk Seri? Dalam suasana dunia yang sangat mencabar, ini terlalu payah kita nak cari pemimpin yang bersih sebersih-bersihnya. Okay. Tetapi pepatah kita ada kata, kalau tak ada rotan, akar pun berguna. Kalau campur akar dengan rotan ni akan jadi baik, dapat berguna semuanya. Cuma Perikatan Nasional pada hari ini memegang pada konsep integriti dengan melihat walaupun ada pemimpin yang dituduh di mahkamah, kita tak lantik yang dituduh ini, biar selesai di mahkamah dulu. Yang kita tak ada ke mahkamah dipilih. Lain dengan Pakatan Harapan dulu. Yang di mahkamah pun dibatal, dihenti tengah jalan. Ini beza kita antara kita dan mereka. Dan mengikut Islam yang dituduh di mahkamah tak dianggap salah. Sehingga dibuktikan kesalahan dia. Kerana konsep kehakiman dalam Islam, orang yang dituduh tidak bersalah. Ini diterima oleh Barat. Sehingga dibuktikan kesalahan dia.
kita tak mahu dihukum oleh media, dihukum oleh orang ramai, tidak melalui proses kehakiman yang sebenarnya. Ya. Setelah kita kata melihat kepada parti PAS yang membentuk kerajaan persekutuan pada hari ini, adakah aspirasi yang ingin dibawa oleh kepimpinan tertinggi PAS juga akan turut berubah mengikut aspirasi kepimpinan di peringkat persekutuan, Datuk Seri? Kita punya pengalaman, bukan sahaja pengalaman memerintah kerajaan negeri. Kelantan, Terengganu, Kedah kita pernah merintah, kita pernah ada pengalaman kita, dan kita pernah menyertai kerajaan pusat 73, 74 Barisan Nasional sehingga tahun akhir 70-an. Kita pernah. Dan pengalaman ini mengajar kita mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang baik, sempurna yang kurang kita sempurnakan. Ini memberi pengalaman. Dan kita pernah jadi pembangkang yang menasihat kerajaan. Ini peluang kita nak buktikan apa yang kita nasihat pada kerajaan. Ini sangat penting. Dalam PAS kita memilih pemimpin berdasarkan kepada integriti, dilihat melalui saringan dibuat oleh Majlis Syura Ulama. Tiap-tiap orang calon, tiap pemimpin yang dipilih itu mesti Syura Ulama menapis dia dahulu, dilihat dari segi iman, dari segi akhlak, dari segi ilmu pengetahuan dia, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Kita lihat zahir saja, batin kita tak tahu. Ini yang dapat kita usahakan. Alhamdulillah, melalui pendekatan ini kita berjaya memilih pemimpin yang punya sifat yang baik dan menimbulkan suatu keadaan yang stabil daripada parti PAS, yang berbeza dengan parti lain. Sekarang kita nak cuba nak realisasikan pemerintahan negara. Kita nak tunjuk. Dan sebab itu, kita lantik menteri-menteri kabinet. Tim menteri, kita tak mahu cakap kelemahan orang lain, kita tak mahu mengambil budaya bila orang tanya, ini salah orang lain, salah orang lain. Kita perlu tunjukkan apa yang boleh kita buat, yang kita tunjukkan pada orang. Ya. Dan Datuk Seri, sudah tentu perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan perlu dihormati dan juga perlu dipersetujui oleh setiap masyarakat berbilang agama dan juga bangsa. Tapi dalam konteks ini masih juga berlaku pertikaian-pertikaian dan juga rasa tidak puas hati segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang telah diperuntukkan seperti ini. Dan ini menimbulkan kemarahan khususnya masyarakat Islam secara keseluruhannya. Jadi adakah dalam hal ini apakah langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan penjelasan yang lebih menyeluruh dalam isu-isu berkaitan isu-isu agama seperti ini? Yang pertama, kita mengambil pendekatan mengambil parti-parti yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Yang terlibat dalam menggubah perlembagaan itu. Parti yang ada tahun 55, pilihan raya yang pertama, dan tahun 59 selepas kita mencapai kemerdekaan. Parti-parti yang ada ini, parti yang memahami semangat perlembagaan. Bila kita nak gubah perlembagaan, iaitu walaupun sahaja rek yang menggubahnya, tetapi memorandum dikemukakan oleh semua pihak. Walaupun British tak beri hak pada kita masa itu, bila kita telah merdeka, kita boleh buat perubahan perlembagaan itu. Apa yang penting ialah konsep perlembagaan itu sudah ada. British tak boleh paksa kita masa itu. Kita telah menetapkan Islam agama persekutuan, dalam masa yang sama hak agama lain. Dengan mengambil kira orang Islam adalah dominasi penduduk. Dalam masa yang sama, kaum lain yang ada dalam kerajaan, dalam parti masa itu sama kerajaan atau pembangkang, menerima hakikat mereka sebahagian daripada negara ini. Dan sebab itu mereka sedar perlembagaan menjamin hak-hak mereka. Ini ada perlembagaan. Antara yang menarik ialah hukum Islam tak boleh hukum orang bukan Islam. Ini satu kelonggaran diberi. Kita tak paksa orang bukan Islam menerima hukum Islam. Kita perkenalkan dulu. Dengan perkenalkan, saya yakin bahawa orang bukan Islam akan terima hukum Islam ini. Bahkan banyak undang-undang barat tu diambil daripada Islam, diceplak daripada Islam. Banyak konsep yang diambil oleh barat. Kehakimannya, undang-undangnya, persaksian banyak. Kita lebih sempurna. Cuma bagaimana kita nak berkenal? Berkenal melalui ilmu dan melalui praktikal. Praktikal sangat penting. Dan di sana ada kalangan yang memang tahu Islam ini baik, tapi mereka tak mahu beri peluang pada Islam. Mereka takut mempengaruhi pihak yang lain. Ini satu sikap yang tidak jujur. Saya teringat kembali ataupun saya mengungkap kembali apa yang pernah dijelaskan oleh Datuk Seri di satu forum yang memperjelaskan tentang kewujudan Islam itu tidak berpaksikan politik. Apakah pencerahan terhadap isu dan juga kenyataan yang dikeluarkan ini? Adakah kita melihat kewujudan politik itu yang mensensasikan isu-isu terhadap Islam, ataupun disebabkan Islam itu yang menyebabkan perubahan yang berlaku dalam lanskap masyarakat pada hari ini, dan apa yang boleh kita lakukan untuk menambah baik keadaan tersebut? Politik sebahagian daripada Islam, bukan Islam sebahagian daripada politik. Ini perlu kita ketahui. Islam lebih besar daripada politik. Islam mengawal politik, bukan politik mengawal Islam. Ini pendekatan yang perlu kita faham. Dan sebab itu, Islam boleh menunjukkan jalan matlamat politik itu dengan cara yang betul. Bukan
politik mengarahkan Islam pergi ke mana. Islam daripada Allah Ta'ala. Kita yakin semua daripada Allah Ta'ala itu baik. Dan sebab itu kalau politik mengikut Islam, semua jadi baik. Yang silap ini ialah bila politik nak memaksakan Islam. Ini perbezaan dua perkara ini perlu kita selesaikan dahulu. Dalam itu kita merujuk juga kepada komposisi kabinet yang dibina dan juga dibentuk. Adakah masih berlakunya suara-suara sumbang yang turut mempertikaikan tentang komposisi tersebut, dan apa sebenarnya penjelasan yang boleh diberikan terhadap pemilihan berasaskan kepada kepribadian dan juga kredibiliti pemimpin yang kita ada? Yang penting tidak ada sifat ekstrim. Ini penting. Kita boleh tak bersetuju, tapi jangan ekstrim. Ini sangat penting. Kena beri ruang untuk kita berkenal, ruang untuk berhujah. Kalau ekstrim, bertindak melulu, tak sempat kita nak tunjuk yang sebenar. Ini perkara yang menjadi halangan untuk kita perkenalkan Islam itu. Di mana saya tekankan tadi, perlu ada parti-parti yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan. Kalau ada parti-parti ini, insya-Allah boleh selesai. Kita lihat parti-parti yang bukan Islam yang ada dalam komponen kita ini ialah parti yang pernah mengalami masa yang panjang selepas kita mencapai kemerdekaan. Bukan pemimpin mereka yang pernah hidup di negeri Kelantan, pernah hidup di Terengganu, pernah hidup di Kedah. Mereka asli Islam tidak dia amal bagaimana. Mereka tahu. Bahkan saya pernah terbaca bagaimana seorang pemimpin MCA mengaku dia belajar di biasa di kerajaan Kelantan. Makanya Pak Kelantan Wiju sesuai pada dia. Dia pernah didedahkan oleh seorang pemimpin MCA. Ini satu benda yang sangat baik. Baik, satu perkongsian cukup baik juga untuk kita tinggalkan para penonton kita. Mungkin boleh menghantarkan komen anda di ruangan Facebook Berita RTM. Kita akan berjeda seketika, sekembalinya nanti dalam Bicara Naratif.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Kita selalu diperdengarkan dan juga selalu dinasihatkan berhujahlah dengan penuh hikmah dan juga berkata-katalah ke arah kebaikan. Dalam hal ini, Datuk Seri, keadaan yang berlaku sekarang ini, kata-kata ijma' para ulama', ijtihad oleh seseorang alim ulama' itu sudah mula untuk dipertikaikan atau diberikan, kita kata, perhatian yang cukup meluas untuk diberikan perdebatan yang meluas. Jadi dalam hal ini, adakah sebenarnya kerangka perdebatan dan juga kerangka pertikaian itu tepat dan juga jelas, ataupun sebenarnya ada hikmah-hikmah yang perlu dipatuhi dan juga tata susila yang perlu untuk sama-sama kita teladani, Datuk Seri? Ya. Dalam Islam ada aspek-aspek yang disebut rukun. Perkara rukun, perkara dasar, perkara asas ini tak boleh diijtihad. Ini ditetapkan oleh Allah dan perkara yang tak mampu dipikir oleh manusia. Termasuklah perkara fitrah, sifat semula jadi manusia. Baik. Halal dan haram. Perkara yang halal mesti baik. Perkara yang haram mesti mendatangkan mudarat. Ada manusia tahu, ada manusia tak tahu. Dengan sebab itu kita mesti terima keputusan Allah Ta'ala. Hari ini terbukti yang haram tu nyata mendatangkan mudarat. Melalui kajian saintifik. Ini dapat dibuktikan. Dengan sebab itu perkara nas, perkara dasar tak boleh ijtihad. Di sana ada perkara yang boleh ijtihad. Itu ada perkara yang mengalami perubahan. Yang berbeza realiti, bersituasi, masa dan tempat. Dasar umum dalam Islam. Seperti dasar mesyuarat. Dasar membina keselamatan negara. Berdasarkan keadaan semasa. Ini boleh berijtihad. Perkara cabang dalam ajaran Islam. Cabang dalam ini boleh kita berijtihad. Ijtihad ini mestilah kalangan yang ahli, yang punya ilmu. Memahami ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi dalam bahasa Arab, kaedah-kaedah hukum. Seorang yang punya wibawa akhlak, yang jujur, yang diketahui, tidak bohong, yang diketahui, ikhlas. Ini boleh berijtihad. Kalau tidak, Islam jadi celaru. Walaupun kita tak mungkin mencapai tahap seorang mujtahid yang hebat, macam zaman dulu. Tetapi dalam masalah baru, kita boleh ijtihad secara kolektif. Di mana ulama-ulama boleh berkumpul, ulama dan berbagai lapangan, ilmu-ilmu Islam itu boleh berkumpul. Dengan sebab itu, perlu diwujudkan majlis fatwa. Bukan seorang mufti saja. Mungkin seorang mufti tak mampu nak berijtihad dalam masalah semasa. Dengan sebab itu, ada majlis fatwa. Alhamdulillah, di peringkat negeri ada majlis fatwa. Peringkat pusat ada majlis fatwa. Banyak negeri Islam ada majlis fatwa dia. Bukan seorang mufti saja. Ini untuk menyempurnakan kemampuan ijtihad itu yang boleh kita buat sepanjang zaman. Apalagi Islam adalah agama sepanjang zaman. Baik. Selagi dunia tak kiamat, Islam itu sesuai. Ini kita kena sedar. Dalam kita memimpin masyarakat majmuk, Datuk Seri, adakah kata-kata ataupun nasihat dan juga dasar yang diperkenalkan oleh pemimpin-pemimpin itu perlu hanya memikirkan kepentingan masyarakat Islam semata-mata, ataupun ada juga kepentingan masyarakat bukan Islam yang perlu untuk disantuni dan juga diteladani bagi memastikan keadilan itu diletakkan pada tempatnya, Datuk Seri? Contohnya kita melihat ijtihad ulama dalam masalah kerakyatan. Mengikut mazhab Syafi'i, orang bukan Islam boleh jadi rakyat ialah penganut agama Yahudi, agama Kristian, agama Majusi. Penganut agama Hindu, Buddha tak ada dalam fiqh Syafi'i. Bermakna tak boleh jadi rakyat. Kita mesti faham latar belakang Imam Syafi'i. Syafi'i dilahirkan di Hijaz. Tak ada penganut Hindu, tak ada Buddha. Dia berhijrah ke Mesir, berhijrah ke Iraq sementara waktu sahaja. Dia hanya melihat bukan Islam, Yahudi, Kristian, Majusi. Adapun mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia hidup dalam masyarakat yang majmuk lebih luas. Di sana ada penganut agama yang bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Kristian, bukan Majusi. Ada penganut agama lain. Dengan sebab itu dalam aspek ini kita mesti mengambil kira pandangan ulama-ulama berdasarkan kepada realiti zaman ulama itu menyampaikan hukum. Baik. Sebab itu dalam konteks Malaysia kita mesti mengambil pandangan ulama yang luas ini. Kerana tujuan Islam itu ialah untuk menunjukkan adil untuk semua, untuk mengajak orang secara damai. Bukan nak mengalah orang. Dengan sebab itu mesti dilihat bagaimana ulama-ulama itu berijtihad mengikut realiti dan situasi di tempat masing-masing. Dalam konteks pelaksanaan pentadbiran negara, adakah konsep keadilan yang perlu kita laksanakan atau kesamarataan yang perlu diutamakan? Dua-dua dilaksanakan. Dua-dua mesti laksanakan sekaligus. Kita kena sedar bahawa adil Islam ni ada yang mutlak. Bukan saya adil untuk orang Islam, adil untuk semua. Dengan sebab itu Al-Quran mengatakan, jangan dengan sebab kamu bermusuh, kamu tak adil, tak ada musuh.
Baik. Bahkan musuh pun kita wajib adil. Dalam peperangan pun Islam wajib adil. Dalam sejarah Islam, bila tentera Islam melampau, berlakunya kemusnahan, harta bukan Islam, melanggar undang-undang dan syariat, di mana Nabi kita mengarahkan diberi bayar ganti rugi kepada musuh itu. Ini diajar di Islam. Undang-undang antarabangsa hari ini macam sarang laba-laba. Sarang laba-laba, maknanya kuasa besar boleh buat apa saja. Dalam Islam, kalau Islam jadi kuasa besar, kalau Islam langgar undang-undang, kalau tak tunaikan, dia berdosa di hari akhirat. Dengan sebab itu orang Islam mesti laksanakan adil untuk semua. Berbeza dengan orang lain. Kerana hukum kita bukan sahaja berwawasan dunia, kita akan dibicarakan di hari akhirat. Dengan sebab itu, keadilan kita adalah mutlak. Perbalahan dalam kalangan masyarakat Islam itu sampai bila harus dibiarkan, Datuk Seri, untuk kita melihat kita sebenarnya perlu bersatu dalam kita memberikan satu corak dan juga teladan kepimpinan yang baik? Bagi memperkenalkan Islam itu tidak cukup dengan ilmu, dengan teori, dengan ucapan, tulisan. Mesti praktikal. Dengan sebab itu, kita percaya dan yakin kalau diizinkan Islam dipraktikkan dengan cara yang betul, akan memberi kepahaman yang betul pada orang Islam dan akan memberi kepahaman orang bukan Islam sendiri. Dan mereka boleh menerima Islam dengan cara yang lebih terbuka kepada Islam ini. Perlu kita sedar, banyak dalam sejarah undang-undang antarabangsa sebagai contohnya. Apabila ahli undang-undang antarabangsa nak menggubal undang-undang antarabangsa sebab Perang Dunia yang pertama. Mereka gagal untuk mencipta undang-undang antarabangsa bagi mengawal peperangan yang berlaku dengan teori-teori barat. Sehingga mereka jadikan Quran sebagai rujukan. Dan hari ini kita dapati bagaimana terdapat kalangan bukan Islam, saintis yang bukan Islam, menganut Islam bila mereka baca Islam. Dan ada yang mengaku Islam itu benar, Islam itu betul. Mereka terima hakikat ini. Dan banyak kajian saintifik tentang angkasa lepas yang ditulis oleh Quran. Dibuktikan benar macam Quran sebut itu benar. Bila bercanggah Quran dengan pandangan manusia, akhirnya orang tahu Quran itu betul. Baik. Dalam pemilihan pemimpin ataupun pembentukan sebuah kerajaan, banyak pandangan dan juga perbezaan pandangan antara masyarakat kita sendiri. Ada yang menginginkan ulama sebagai pemimpin, ada yang menginginkan teknokrat sebagai pemimpin, ada yang menginginkan ahli-ahli politik yang patut memimpin pentadbiran negara. Jadi dalam ketiga-tiga elemen ini, siapakah sebenarnya yang paling layak untuk memimpin dan menerajui sebuah kerajaan, Datuk Seri? Dalam kitab-kitab fiqh politik mengatakan syarat pemimpin itu mestilah seorang yang tahu hukum Islam dan tahu menyelesaikan masalah-masalah semasa. Mungkin tak dapat nak cari seorang pemimpin yang tahu hukum Islam, yang tahu masalah-masalah semasa. Nak cari seorang tokoh macam itu tak dapat. Dengan sebab itu, saya sebut pada awal tadi bahawa perlu pemimpin secara kolektif. Dengan sebab itu, perlu dipilih pemimpin berbagai-bagai latar belakang, dicampurkan semua ini, insya-Allah kita dapat satu keputusan yang baik bagaimana Islam itu dilaksanakan. Juga Datuk Seri dalam beberapa sesi sidang media dan juga bual bicara banyak menekankan tentang aspek-aspek maqasid syariah yang perlu menjadi kita kata kepentingan dan juga objektif bagi umat Islam untuk hidup bermasyarakat. Namun sekiranya satu elemen dalam maqasid syariah itu tidak ditunaikan atau tidak dipelihara, adakah pelaksanaan juga objektif maqasid syariah itu direncatkan ataupun gagal, Datuk Seri? Maka syariah ini ialah menyatukan sesuatu yang mendatangkan maslahat kepada manusia. Maslahat yang telah diputuskan oleh Allah. Ini haram, ini halal, ini baik. Ini kita tak boleh ubah. Kita tak boleh kata arak ni ada maslahat, judi ada maslahat. Tak boleh kata. Kecuali dalam keadaan darurat. Itu lain cerita. Kalau darurat, tak ada air, arak pun ada, itu dibenarkan kerana darurat. Kita nak ubah hukum tak boleh. Jadi semua yang Tuhan putus itu mendatangkan mudarat, ini tidak maslahat. Perkara diputus oleh Tuhan. Ini yang kedua ialah perkara yang diizinkan. Maslahat diizinkan. Maslahat yang dilarangkan, dihapuskan oleh Islam. Contohnya ialah merampok kerana nak pergi haji. Mencuri kerana nak bagi nafkah. Islam menentang matlamat menghalalkan cara. Ini tak boleh. Maslahat yang dilarangkan oleh Islam. Di sana masalah yang didiamkan. Yang Allah Ta'ala tak putus, Allah Ta'ala tak halang, ini boleh kita fikir. Maqasid syariat dalam aspek ini. Perkara-perkara lara itu, Datuk Seri, sebenarnya kita amat sensitif dalam kita menyantuni dan juga menasihati masyarakat. Namun definisi lara itu sebenarnya banyak bertumpu kepada apa yang disampaikan kepada minda dan juga pemikiran masyarakat. Jadi apa yang sebaik-baiknya untuk disampaikan dan juga diterapkan dalam amalan hidup kita sebagai umat Islam dan juga masyarakat? Di sana ialah masyarakat perlu mengetahui perkara yang sia-sia, tak mendatangkan faedah pada diri manusia, keluarga dan masyarakat. Inilah kau.
Yang tak mendatangkan faedah. Inilah kau. Inilah kau. Ini satu konsep umum yang kita kena faham. Satu perkara yang jelas, yang nyata. Perkara yang mendatangkan maslahat, Islam terima. Ini tidaklah kau. Hiburan, bukan semua hiburan itu melawakkan. Hiburan yang menyelesaikan pemikiran, menyelesaikan kesihatan kita, menimbulkan kecerdasan kita, ini diizinkan oleh syarak. Hiburan yang menyebabkan maksiat, menyebabkan leka, tak tunaikan ibadah. Ini lara. Lara ini ialah bila menghalang kita menjuang kebajikan, menyebabkan kita kerja haram. Itu lara. Sudah tentu Datuk Seri sebagai penutupnya, masyarakat di luar sana ingin mendengar nasihat Datuk Seri berkaitan kita perlu tabah untuk sama-sama menghadapi segala dugaan dan juga cabaran yang melanda negara buat masa ini, Datuk Seri. Kita diajar supaya bersabar dan berikhtiar. Bukan sabar saja, mesti berikhtiar. Bertawakal kepada Allah, berusaha dan berikhtiar. Ini diajar oleh Islam. Ada orang nak serah pada Allah Ta'ala. Itu satu konsep yang salah. Kita hamba pada Allah, bukan Allah hamba kita. Kalau kita hamba pada Allah, kita mesti menerima nikmat Allah, iaitulah nikmat akal, nikmat fikiran, nikmat harta. Mesti kita gunakan untuk mencapai kebaikan. Kita nak tunggu datang secara percuma, itu satu pandangan yang salah. Seperti contoh kita menghadapi wabak pada hari ini. Wabak mestilah dengan ikhtiar. Mesti cari obat dia, mesti kajian dibuat, mesti ada pencegahan dia. Jangan pakai duduk diam, tunggu takdir Allah Ta'ala. Ini satu pandangan yang sangat salah. Dan sebab itu, kita perlu mencari satu penyelesaian yang sebaik-baiknya dengan cara bertanggungjawab. Baik, terima kasih Datuk Seri untuk perkongsian pada malam ini. Saya amat bersatu